Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, dan yang paling utama nikmat yang besar adalah kurniaan hidup, di mana hidup kita ini adalah untuk mentajalikan bahawa dialah yang maha hidup, dan kita ini tidak mempunyai apa-apa. Jadi bersyukur kita kepada Allah, dan selawat dan salam kita kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berada di bulan Sya'ban al-Mubarak, yang penuh berkah, yang banyak Allah Subhanahu wa taala menambahi lagi keimanan kita yang teguh, lalu ditambah lagi dengan keteguhan dan nilai tambahan kemanisan iman lagi. Jadi alhamdulillah, inilah di mana keimanan yang sempurna tauhid itu mestilah kita pahami benar-benar, baru benar kita akan dapat rasa kemanisan iman tu yang sebenar-benar. Sekiranya kita mengambil tauhid, kita mengambil keimanan tanpa iaitu kita memahami dulu, ataupun kita mempelajari apa saja bentuk-bentuk yang Allah jadikan, yang Allah tajalikan di sekalian alam ini, tanpa kita mengutamakan kesucian, iaitu kesucian tu di mana kita benar-benar yakin bahawa semua yang ditajalikan oleh Allah sekalian alam ini adalah menunjukkan yang ada itu, yang ditajalikan itu menunjukkan dialah yang esa, yang ada. Itu dulu kena faham, itu dulu kena pegang. Kalau itu kita tak pegang terlebih dahulu, kita mengkaji di 7 lapis langit yang Allah ciptakan, dan kita mengkaji 7 lapis langit dan seisi-isinya tanpa kesucian dulu, tanpa kesucian, maknanya kita tidak nampak nanti. Sebab kesucian ni maknanya kitanya yang kena menafikan maksud kesucian tu tadi. Makna keyakinan, keimanan kita ni tidak ada. Bila kita tidak ada, barulah nanti semua yang 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semua yang Allah Ta'ala ciptakan, tajalikan, baru kita nampak dia dulu. Baru kita nampak menyatakan diri keesaannya. Tapi kalau tanpa kesucian, tanpa kita memahami yang kita ni tidak ada, mana kalau kita rasa ada, mana tak kesucian lah. Lepas tu kita kaji macam mana, kita takkan faham. Sebab wadah untuk kita memahami dia, keesaan yang tadi, keimanan, adalah yakin kita ni tidak hidup kita sendiri pun adalah menunjukkan dia yang ada. Jadi kita ni tidak ada. Ini yang bila kita dah mengambil yang tinggi, yang mengkaji yang lain-lain, ada yang banyak manusia yang tidak dapat. maka itu akan berlakulah perbalahan
berlakulah pertikaian berkenaan dengan tauhid dan juga keimanan ni tadi. Mereka kata begini, mereka kata begini, macam-macam istilah yang mereka nak istilahkan. Jadi tanpa dia menghilangkan diri, meniadakan, memang betul tak ada pun sebenarnya. Tapi bahasa tu nak manis, molek, kita kena meniadakan la ilaha il, baru kita akan keseluruhan ni baru kita nampak. Tapi la ilaha il meniadakan tu dengan kesucian, iaitu keikhlasan. Keikhlasan, kesucian betul-betul. Bukan ada desakan daripada mana-mana. Memang betul kita yakin betul-betul kita ni tiada. Adam ni tiada, mati, tak ada. Kita semua mati. Nanti kita akan nampak sampai penghujung mati, kita nampak nyawa pernafasan kita yang naik turunkan dalam diri kita, serta dah rasakan dia aja. Tak ada lagi kita. Halusi lagi. Sampai kita ni langsung tak ada pemikiran apa-apa. Yang ada masuk tu semua daripada dia. Kita dah tak nampak. Botol-botol sampai yang kesucian, keimanan tu tadi, bersih, betul-betul faham, baru oleh kita memahami apa yang Allah tak jalikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seisi-isinya, ganti siang dan malam, apa sahaja objek yang Allah jadikan, yang nampak, yang tak nampak, semuanya akan terbuka, nyata, menunjukkan keesaan. Tu kata fa'in nama tualu, baru akan jadi kembali. Kalau tidak, kita cakap ada di kita lagi, kita cakap sebut tu tak kena lagi. Tapi dalam keadaan kita faham tu, kita sebut. Macam la ilaha illallah, kita sebut tu dalam keadaan kita faham. Dengan orang yang menyebut dengan tidak faham. Jadi tak sama. Allah bagi tahu, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yas. Tak sama orang yang kenal diri, orang kekasih Allah yang kenal diri itu, kenal Allah, dengan orang yang fasik yang tak kenal. Tak sama. La yastaun, Allah tidak sekali-kali sama. Jadi beruntung kita bila kita dah dibagi faham Allah. Cuma manusia ni bila dia tak ketemu ni, dia ketemu benda yang maknanya yang ditajalikan oleh Allah. Jadi dia tu yang dikatakan innal insana lafil husr. Dia tu dalam kerugian sebab dia menyangka benda yang tajali itu ada dua, ada. Sebenarnya kita betul, saya katakan tadi, kalau dalam diri kita tak ada kesucian, tak bersih, ikhlas, betul-betul, kita tak akan faham. Perumpamaan macam mana pun Allah jadikan, kita tetap akan nampak benda tu, kita tak nampak yang menjadikan. Maka kita dalam kerugian. Dari itu jadi berbalah-balah tu. Jadi ketidakpuashatian kita sebab itulah. Tapi kalau kita dah memahami, kita betul-betul duduk dalam kesucian, yakin kita ni tak ada, apa yang semua disusun Allah, semua hak dia, kita mentajalikan apa yang telah nak dinyatakan pada kita, pada semua ni Allah nak mentajalikan. Baik, buruk, semua kita nampak, semua dia dah mentajalikan. Tapi kalau kita tak dapat duduk situ, sebab kita dah terlebih dahulu mengambil, bukan memegang keimanan dulu. Kan dah bagi tahu tadi, Allah menitik beratkan innal lazina amanu. Menitik beratkan kesucian, keyakinan kau kepada Allah. Betul-betul kau kena kenal diri, kenal Allah dulu. Allah menitik beratkan tu. Tapi kalau kau tak titik beratkan tu, dia timbul ayat satu lagi. Wa amilus salihat. Orang yang beramal. Jadi engkau rasa engkau yang beramal soleh, kau dah melangkahi, engkau merasa engkau yang berbuat amal soleh, itu salah. Sebab mesti dia dimulakan dengan amanu. Maknanya apa yang datang tu semua daripada Allah, yang tajalli pun hak Allah. Yang menyoal pun dari Allah, yang menjawab pun Allah. Fafahamna Sulaiman, maka kita terus sambung. Engkaulah yang bagi faham, sebab yang soal pun engkau ya Allah. Jadi kita tak nampak orang yang soal tu lain daripada bagian Allah. Dia juga yang menyok, cerita dia semua, skrip dia semua. Ada yang soal, ada yang jawab, ada yang jawab, ada yang soal. Semua dalam skrip tu gitu. Ada yang hak, ada yang batil. Semua skrip out. Bila kita dah faham tu, kita tak ada pertikaian lagi dah. Kita tak ada perbalahan lagi.
Yang jadi berbalah ni manusia yang mau nak jadi, nak mau benar-benar sendiri, dia tak mau ada nampak salah. Kita hidup adalah kita dengan Allah. Sebab ketiadaan, tak adanya. Jadi kita nampak yang itu tadi semua tak jadi awak. Baik buruknya Allah yang susun supaya kita tetap dengan itu nama keimanan. Keimanan ni Ustaz, Assalamualaikum. Mana Ustaz? Jadi keimanan ni perlukan kesucian. Kalau tak ada kesucian ni tadi, keimanan kita tidak akan murni. Sebab kesucian tu tadi dinamakan keikhlasan. Bila kita tak ada keikhlasan, tak ada kesucian, maka kita akan bergantung kepada selain daripada Allah. Sebab selain daripada tidak suci, makna benda tu dah bercampur benda batil, iaitu mereka keluar dari hak Allah SWT. Dia pergi kepada hak kedirian dia. Faham maknanya kita betul-betul kena teguhkan diri kita. Teguhkan diri kita, sebab kita kena dah faham ni, Allah dah bagi faham, kita ajar diri kita ni duduk, maknanya dalam keadaan ketiadaan. La tu tadi maknanya dah tak ada lagi kita nak menafikan apa dah kita, maknanya apa pun diri kita, apa pun kita, perlakuan kita semua, kita dah tak ada. Semua ni semua tak ada. Ada orang yang tak faham, kalau macam ni dia ni mengaku Tuhan lah. Bukan. Kita menafikan semua. Bukan aku maknanya yang tak ada. Tak? Maknanya semualah tu, bukan kata kita aja yang tak ada. Semua ni tidak ada. Kita yang tertipu. Habis tu mengapa ada? Itu menunjukkan dia yang ada. Dia nyatakan supaya kita tahu dia yang ada. Tu. Tetap dia akan timbul manusia-manusia yang suka berbalah ni. Dia akan cari ayat-ayat yang supaya kita ni mengatakan ada, maknanya ada dua. Itu yang ada dua, ada 1000, ada 1,000,000, ada sekian banyak macam tu semua, itu menyatakan keesaan dia tetap. Bukan saya cakap yang dinyatakan tu tak ada, tapi dia menyatakan supaya jangan kau berhenti situ. Macam kita makan durian lah, saya cerita tu. Jangan, dia menyatakan durian tu berduri-duri. Kemudian dia menyatakan lagi dia ada rasa dia. Kau kena buka. Bila kau dah rasa tadi, dia menyatakan rasa, rupanya Allah yang menyatakan rasa tu. Tadi durian tu dia sendiri menyatakan. Jadi kita makan rasa durian tu, dia menyatakan rasa tu. Dan kita kena jangan berhenti kat rasa tu. Oh, sedap rasa durian musang. Bukan. Dia menyatakan tu supaya kau tahu dialah yang lebih. Engkau kena ingat, kau kena rasakan lebih lazat daripada yang dia nyatakan. Itu maksud saya. Lama-lama benda tu ada kau nampak lagi tak? Dan apa semua nanti kau akan nampak ada lagi ke? Selain kuluman alaiha fana wa yabqa. Itu ala tujuan sebenar hidup kita. Perbanyakkan Allah, maknanya yang ada dalam kehidupan kita. Sebelum ada kehidupan kita semua ni, dia yang maha hidup. Dan dia tak perlu menyatakan, bila dia menyatakan kita ni, oh dia suruh kita. Bukan, salah kita. Kalau kita kata, oh Allah jadikan aku untuk menyembah dia, mengesahkan dia. Bukan, itu kau salah faham. Engkau menyembah dia memang dia suruh, tapi engkau jangan mengaku itulah dia sembah. Kalau kau sembah dia, kau mengaku dia, itu tak betul lagi, ada dua. Ini kena faham betul-betul ya. Saya dah jelaskan betul-betul sampai peringkat orang yang Islam, bukan Islam, apa agama pun, asal manusia yang waras pasti akan diberi furqan. Bukan makna saya bercakap ni atas kemauan saya, tapi perkataan ni tidak sia-sia. Perkataan ni adalah kalimat yang sangat sempurna daripada Allah. Maka siapa-siapa makhluk Allah, manusia, jin, apa saja makhluk Allah yang dengar pasti akan mengiyakan kalimat ni. Sebab ni kalimat suci, kalimat daripada subhanallah, maha suci Allah yang memperjalankan, bukan daripada kemauan saya, bukan reka-rekaan saya, tak ada. Sebab kita menghilangkan, kita tak mahu ada diri kita dah dilatih Allah Ta'ala, dia latih oleh guru-guru kita semuanya supaya jangan menyatakan diri kau.
la ilmal, kosong betul-betul, tak tahu. Sampai bila dah kita mohon pada Allah, Allah suruh. Jadi kita nak bergunanya sampai siapa yang dengar dalam YouTube ni satu dunia, bergunanya kepada orang Islam ke tak Islam ke, semua manusia disayangi. Mana menunjukkan Allah tu sangat sayang kepada, asal nama manusia tu ciptaan dia sayang. Bukan kata manusia, jin, tak, semua makhluknya dia sayang. Malaikat memang sayang. Habis takkan iblis pun Allah sayang? Itu kita kurang mengerti. Kita ingat kalau kita tak kenal dia, tak kenal Allah, kita ingat malaikat Allah sayang. Sebenarnya sayang ni menyeluruh. Ar-Rahmanir Rahim ni, Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah dan penyayang Allah, menyeluruh. Setiap apa yang diciptakan tu semua terzahir daripada kasih sayang Allah. Faham betul-betul. Jadi apa punca yang kita memusuh pada seseorang itu? Sebab dalam diri kita ada kebencian. Sebab apa dah ada kebencian? Tidak secocok, tidak sepadan dengan pengetahuannya, ataupun kefahaman kita begini, kefahaman dia kita dah anggap macam dia tu tak sesuai. Itu yang punca dia jadi. Betul? Sebab apa aku Islam, dia bukan Islam, tak sesuai. Itu pemikiran yang tak dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukan untuk tujuan membenci. Tujuan ni sebenarnya kita eratkan lagi macam mana nak dapatkan kasih sayang. Kalau kita nampak kita ni Islam betul, Yahudi tak betul, tak betul kita ni. Bukanlah saya cakap Yahudi itu betul, bukan. Kalau kita betul, kitalah yang mengeratkan dia ke kita. Itu maksud saya, bukan saya cakap tadi kita ni sama, bukan. Cuma dia tak menyembah apa yang kita sembah sebab dia belum faham. Kan? Jadi mengapa kita tak pergi fahamkan dia, itulah maksud dia. Tapi kita ni mementingkan diri kita. Kita rasa kita bila kita dah betul, kita Islam, kita tak heran orang, kita tak ada rasa terpaut. Padahal Allah ajar pada Rasulullah, Nabi-Nabi, kasih sayang sesama manusia. Kasih sayang sesama, rohama ubay bainahum, kasih sayang sesama kita. Dia luas. Allah tak ada pilih kasih, dia nak bagi dengan pelacur, rezeki, pemurah dia, nak bagi dengan siapa. Allah bukan pilih-pilih. Kita pilih-pilih. Pasal kita tak faham, kan? Nak bercakap ni pun tadi, ni boleh dengar ni tadi grup-grup ni boleh. Ini boleh dengar ni tadi Islam ya, orang bukan Islam ni. Tak boleh. Kita ni, kita punya cakap maknanya semua boleh. Daripada bawah sampai ke atas, atas dan bawah, apa pun bangsa, apa pun agama boleh dah, asal nama manusia yang sebab kita tak ada kepentingan apa-apa. Sebab kita tak ada tekanan. Kita apa saja kalimat yang sampai ini untuk Allah Ta'ala kata memberi hadis, memberi peringatan kepada orang yang betul-betul nakkan kesucian. Nakkan betul-betul keikhlasan, nakkan betul-betul kepada Tuhan, Rabb kita. Inilah perkataan yang mana semua manusia nakkan kepada, tak kira Islam ke, Kristian ke, Nasrani ke, Majusi, apa, tak ada agama ke, semua dalam diri dia Allah dah bekalkan. Sebelum dia lahir 4,000 tahun dulu, alam roh dia dah dengan Tuhan dah, lebih lama lagi pada kat dunia. Jadi itulah katanya kita kena khabarkan berita baik ni. Mengapa dalam 4,000 tahun dulu, wahai manusia, engkau dah belum terzahir jadi di alam roh engkau tu, dalam condition kau ni, sebelum ada tubuh engkau, dalam isi engkau tu tadi adalah sentiasa dengan Tuhan. Dan kau sendiri mengatakan engkau lah Tuhanku, aku nak engkau. Dan 4,000 tahun tu engkau sentiasa musyahadah dengan Allah, syok dengan Allah, makna berada dalam rahim kasih sayang Allah engkau 4,000 tahun sebelum tu zahir semua manusia. Tak kira lah Islam ke tak Islam, asal manusia. Dia nak Allah, 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 gitulah syoknya.
Masa tu tak ini durian punya syok ke semua tak fikir mamak ke apa benda. Semua ni makanan apa kambing. Ini semua tak best. Yang paling best dengan Amma binik mati Rabbika, dengan Tuhannya tu nak diceritakan engkau ya Allah. Dia sampai engkau yang best ya engkau, tak ada lain. Bagi yang lain pun tak mau. Nyatakan apa pun tak mau. Punya sedap, lazat, manisnya dengan Allah waktu tu alam roh. Duduk dalam rahim kasih sayang Allah, ya tak keluar-keluar. Ya Allah. Siapa yang kat dunia ni dapat balik tu beruntung lah dia. Sebelum dia wafat. Sebelum dia wafat, dia dapat balik. Dia dapat balik kembali innalillah tadi. Dia daripada Allah kan. Wa inna ila raji'un, dia dapat balik. Sebelum dia wafat dia dah tahu tempat duduk asalnya. Untung. Inna fatahna laka fathan. Dia mendapat, iaitu yang dikatakan tadi, kemenangan yang nyata daripada Allah. Ini bukan saya mereka-reka ya. Saya pasal sampaikan ni sebab saya nak kalimat yang sampai ni adalah kalimat yang suci. Jadi saya tak mau ada diri saya. Kalau ada campur diri saya sikit untuk nak top ke, nak puji, nak kedudukan ke, nak hasil ke, nak perempuan, apa semua tak ada. Tak ada. Betul-betul kasih sayang, betul-betul saya nak semua manusia dah dapat. Tak kira Islam ke tak Islam ke, tinggi ke tak tinggi, agama apa pun, asal manusia saya nak benda ni masuk dan terserah. Olahkan Allah tu terlalu dekat dengan kamu, lebih dekat daripada kamu. Ibadahlah kamu. Tadi. Jadi saya ni bukan guru, saya bukan ustaz, saya bukan apa pun. Semua saya mau jadi apa yang Allah Taala nak saya apa, dia yang tahu apa sebab dia jadikan saya. Saya nak gitu. Saya tak mau saya yang seolah-olah saya nak gini ya Allah, saya nak ni depan ni, saya nak saya tak nak sikit pun, saya tak nak pilih. Saya tak nak ada rasa nak memilih. Takut ni sebab apa? Kalau saya memilih je sedetik aja salah aje dah. Faham tak? Maknanya kalau kita tak ada memilih, kita betul ridha, kita sentiasa akur aja apa, itu manusia tu maknanya dia betul-betul dengan Tuhan, betul-betul tak ada diri dia. Itu yang dinamakan insan kamil wa mukamil, insan yang sempurna. Manusia juga tapi digelarkan oleh Allah manusia yang sempurna, sebab tidak ada mau diri dia merasa menutupi Allah Ta'ala punya kekuasaan. Walau sedetik, walau sesaat, walau sekelip mata, dia tak mau ada. Itu manusia sempurna. Jadi yang ada tu tadi daripada Nabi-Nabi sampai kepada Rasulullah yang paling tinggi sempurna dia. Jadi dia itulah yang mencontohkan kepada kita. Jadi kita tak menerima wahyu, yang menerima wahyu Nabi-Nabi dan paling tinggi wahyu yang suci sekali, paling lebih suci daripada yang suci, betul-betul asliah Nabi Muhammad SAW. Nur Muhammad nama dia. Senur dia. Jadi di situ tadi kita mendapat percikkan. Tapi asalnya daripada Allah, kepada Rasulullah, wahyu kepada kita tetap satu juga. Walaupun tak disebut wahyu pun, sebut ilham pun tak apa. Sebab wahyu tu kepada dia, dan tapi bukan banyak, satu. Macam huruf titik yang kita maksudkan kalau bertulis titik. Tapi sebenarnya titik tu sendiri dia berputar seperti lapisan-lapisan nur cahaya. Daripada titik tu dia memanjang, dia jatuh, menitik jadi tinta. Tinta tu jadi apa? Huruf apa? Kalau alif dia memanjang. Kalau ba, daripada titik juga dia ba, petik bawah. Kalau dia nun dia titik. Tapi asalnya mesti titik. Titik tu adalah dia berpusar seperti tawaf. Tapi disebab kita nampak macam dia titik satu, tapi dia daripada cahaya. Cahaya itu daripada Allahu nurus sama. Titik gaib dulu. Nur tu gaib mengelilingi sekalian alam. Mengelilingi berlapis-lapis nurun ala nur. Sampai dah cukup dia lapisan dia tu, barulah disuluh, baru nampak
syurga, neraka, Lauh Mahfuz, bumi kecil. Makna permulaan dia adalah Allah jadikan cahaya yang tu tadi. Jadi keyakinan kita atas cahaya yang ada. Dia itu cahaya tu daripada Allah. Cahaya tu Nur Muhammad, Nur Allah. Kan? Jadi wadah tu semuanya tak ada, yang ada cahaya Allah. Daripada itu baru Allah terjadikan yang lainnya. Baru kita nampak jadi apa, bumi jadi isi-isi 7 lapis bumi, jadi Lauh Mahfuz. Faham tak? Maknanya kalau kita dah duduk tadi yang Allah tu, jadi kita akan melihat nur dulu, baru nur ni yang menyuluh, nampak ni. Jadi siapa yang suluh tu sebenarnya? Jadi adakah? Jadi benda semua dalam ni tak ada yang ada keesaan. Jadi kalau dia nyatakan, dia juga menyatakan diri, bukannya dia nyatakan banyak tu dirinya banyak, menunjukkan pandangan yang banyak kepada yang esa, tunggal. Yang tunggal ni jadi banyak, bukan dia tu banyak. Kita salah faham. Suhudul wadah fil kasrah, suhudul kasrah bil wadah, menunjukkan esa untuk kita faham. Jadi kalau kita masih lagi pandang kereta tu kereta, mana kita tak dapat lagi, tak ada kesucian lagi. Kita tak yakin lagi. Keimanan tak ada lagi. Kita berdiri solat, kita rasa kita yang berdiri. Masih lagi. Kita kena, bukan cakap, kena keimanan, yakin dan lakukan dalam keadaan kita ni digerakkan oleh Allah dengan hayat yang dibagi, hidup yang dibagi. Penglihatan yang kita guna adalah cuma kita dah terbiasa merasakan kita, angan-angan kita yang berdiri solat, kita yang rukuk, kita itu, maka kita nak tukar kembali. Kalau selagi kita tak tukar, kita tak akan dapat kesucian, kita tak dapat keimanan. Nanti kita melakukan tu sebab kita nak, itulah tadi, minta maaf saya kan, nak sesuatu upah. Maka itu kita dalam kerugian. Kita tak nampak masih lagi keimanan kita kepada, akanlah lari tajuk. Maka fahami betul-betul. Jangan sampai kita dah meninggal, kita tak faham benda ni. Kena faham betul-betul. Ya? Ni. Berbagai-bagai perumpamaan yang Allah Ta'ala jadikan daripada dalam diri kita, dari dalam diri kita ni adalah yang dipanggil sekalian alam. Dalam diri kita ni ada sekian alam, ada dalam kita. Supa juga yang kat luar pun ada sekian alam juga. Sebab Allah nak bagikan perumpamaan, manusia ni special. Dalam diri dia tu tadi ada bermacam-macam makam syurga ada, makam azab neraka ada, makam malaikat ada, makam macam-macam makam ada. Nanti kalau kita belajar, macam ada kawan saya, dia astronomi kan, kaji apa, dia akan lagakan dengan kebesaran Allah. Dia kaji ke atas langit tadi, bintang-bintang tu ada berbentuk seperti yang di bumi, bentuk binatang skorpion, seperti lipan, seperti, sebab kita duduk di sini kita nampak macam bintang tu sama je cahaya. Tapi bila kita menghampiri melihat dia, baru kita tahu dia berbentuk-bentuk. Betul lah Rasulullah SAW bagi tahu di Isra Mi'raj dia nampak bermacam-macam. Bintang-bintang ni ada yang masih lagi dalam keadaan bintang yang berubah-ubah bentuk. Ikut Allah nak bentukkan apa. Semua ada tanda dia. Jadi semua yang Allah jadikan semua tidak sia-sia. Semua ni yang paling utama dia dah menunjukkan dialah yang berkuah. Tak ada sesiapa yang memegang kuasa yang Allah letakkan pada apa pun. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Wa huwa bikulli syai'in, baik yang kasar, baik yang halus yang tak nampak ni, semua di bawah kekuasaan Kursiyyus sama Allah yang memberikan kerajaan-kerajaan. Jadi adakah kita nampak lagi yang lain ada kuasa bila kita dah baru betul kita sebut la ilaha illallah, betul lah. Sekali sebut kita pegang aja dah. Dan boleh disebut lagi pun untuk menambah lagi makna keteguhan. Bukan mana tak boleh sebut. Ulang-ulang.
7 yang diulang-ulang kata Allah dalam Quran. Apa tu? Iaitu sifat hayat, ya? Hayun, alimun, qadirun, muridun, samiun, basirun, mutakalimun. Semuanya itu dia ulang. Masuk pergi mimpi, pergi pada masa, pergi kubur, mana semua itu akan dibawa. Semuanya akan dibawa. Apakah yang dibawa tu? Tak lain keesaan Allah. Tak ada lain. Hayat hidup tu menunjukkan sifat keesaan Allah. Pendengaran yang kita dengar menunjukkan keesaan Allah. Supaya kita tak dengar yang lain, melainkan kita mendengar apa yang nak diesakan oleh Allah, nak disebutkan Allah, dan kembali untuk mengesakan dirinya. Dia mengesakan dirinya. Tak ada lagi istilah nanti kalau kita dah belajar mengaji, mengenal diri, mengenal Allah, tak ada istilah ada dua. Aku sembah kau ya Allah. Mana dia dah bertukar. Makna kalau kata aku tu, makna sebenarnya dia menyembah. Dia automatik akan jadi gitu kefahaman dalam. Ini saya ceritakan supaya kita faham. Ya. Tapi bila dalam kita kelakuan kita solat, dia dah tak boleh cakap gitu dah. Dalam kefahaman tu akan bermain, kita dah nafi yang tak ada kita. Automatik kita berdiri tu atas sifat qiyamuhu ta'ala bila. Dia berdiri dengan sendirinya. Kita rasa seolah aku berdiri tegak ni. Seolah-olah kita yang sebenarnya siapa yang menegakkan kita? Dia. Sebab dia hayyu qayyum. Dia yang maha hidup dan memberikan tadi tegak berdiri dengan sendirinya. Bulan dalam keadaan dia duduk tu tadi, dalam keadaan Allah tetapkan dia terapung-apung. Bintang, matahari di bumi macam seolah-olah kita berpijak. Sebenarnya nak menunjukkan dia yang menegakkan. Aras-aras Allah kita nampak di malaikat-malaikat yang dibagi kekuasaan oleh Allah untuk memikul, ibaratnya gitu. Sebenarnya bukan malaikat tu hebat, tapi Allah tu yang memberi kuasa kepada malaikat tu untuk memikul. Jadi kita dah tak nampak lah makhluk, kita nampak Allah dahulu. Fir'aun, Namrud, Iblis. Apa pun kita nampak, kita akan nampak siapa dulu? Jadi kita dah biasa. Kita nampak handphone ni pun kita dah nampak. Maknanya dia tak bernama lagi Oppo ke Nokia. Kita tak nampak dah. Kita dah nampak nama asma' dia. Dan apa saja bentuk-bentuk untuk bahasa kita ni, bahasa Inggeris apa ni nama dia? Telekomunikasi apa? Apa makna dia tu? Bahasa Malaysia apa? Perhubungan. Perhubungan dalam bahasa Arab tu apa? Dalam bahasa Allah Ta'ala perhubungan tu apa? Supaya kasih sayang. Kak, bila kasih perhubungan tu kan kasih sayang. Kasih sayang tu Allah jadikan ni untuk kita berkasih sayang. Supaya dengan kasih sayang tu dapat mentau kesucian. Jadi dia akan membawa kepada keesaan satu juga. Jadi tujuan kita menelpon mak ke apa pun ni, tujuan dia untuk apa ni? Telekomunikasi apa, perhubungan ni untuk apa? Kita dah nampak dah. Kasih sayang. Kasih sayang untuk apa? Keesaan hampir kepada. Nanti tak lain, nanti kita nampak. Tapi kalau kita tak faham, nanti kita jadikan ni untuk jadi berbalah-balah, memfitnah. Kita jadikan dia mati satu, Dajjal. Sebab kita tak faham. Tapi kalau kita faham apa erti telekomunikasi, mana perhubungan ni tadi, kita dah tahu. Allah jadikan ni untuk perhubungan. Kan? Ni semua Allah Ta'ala punya. Nama pun kita tukar. Dia tujuan dia tak lain mengesakan Allah. Sebab segala nama-nama yang ada di muka bumi ini tunduk dengan nama keesaan Allah, nama isim Allah, iaitu Allah. Adakah kita dah tukar kan? Biarlah dia letak kat situ nama Proton ke, Toyota Wish ke, apa pun, tapi kita dia nampak kenderaan Allah. Kita kalau tak tukarkan ni, mana kita bukan ahli Allah, kita bukan
Kita benda ni nak ditajalikan dalam kehidupan kita. Ahsanu amalah tu situ, macam mana kita memproses, di situ Allah nak tengok. Di sini namakan ahsanu amalah. Bila kita setiap benda tu kita tauhidkan dalam hidup kita. Apa saja pun kita masuk kat rumah dah dibagi tauhid. Kuali ke, apa kipas ke, aircon ke, semua nama-nama tu semua kita dah tukar nama-nama. Jangan nak pula balik jumpa isteri pula. Ni hari si Haji cakap tukar nama aircon ni. Tahu Allah dia ambil pen tulis nama Allah pula kat aircon. Janganlah macam tu. Makna saya bagi tahu ni supaya kita automatik bila kita dah betul-betul kenal diri, kenal Allah, kita tak mau lagi benda tu bawa kita sebut nama lain dah dalam diri ke luar diri ke pemikiran kita. Tetap kita akan ajarkan supaya kita masuk rumah kita dah terbiasa, kita nampak Allah semua dah. Sebab kita dah dapat kenal diri, kenal Allah dah perkenalkan diri dia. Kita tak mau yang dalam otak kita sedetik pun, sepikir pun tadi pun kita mau ada. Assalamualaikum. Baru kita menangis dalam solat, nanti lalai sikit pun menangis. Tapi kalau tak mengaji ni, yang penting mustahak ni, lalai pun apa, ulang lagi lalai dalam solat pun tak ada apa-apa rasa pun. Sebab tak ada, orang kata detect dengan Allah tu tak ada. Sebab tak nak kenal diri. Macam mana kau nak kenal Allah? Lepas tu kau buat silap, kau tak ada detect, kau kata tak apa, minta maaf. Kau pemain-mainkan. Kau tak betul-betul. Tanda orang betul-betul nak kenal Allah, dia akan belajar mengenal diri, mengenal Allah. Sanggup dia belajar. Mana jawab, dia akan cari jalan macam mana nak hadiri, cari jalan macam mana nak, yang paling utamanya. Bukan dengar yang YouTube ni tak boleh. Mana kalau dengar yang tiup ni dia sungguh-sungguh ambil wuduk, duduk betul-betul, bersihkan diri, tumpu perhatian, sangkaan baik kan. Tu dia betul-betul seolah saya di hadapan dia, Allah di hadapan dia. Bukan saya maknanya, Allah saya, tapi Allah yang dia nampak dulu, betul-betul macam dia berhadapan betul-betul dengan Allah SWT. Ibarat dia gitu. Bukan nampak saya, tapi saya bukan saya macam gini. Bukan nampak mendengar perkataan saya, tapi sebab itu boleh masuk kesucian tu tadi. Tapi kalau nampak saya tak masuk lah. Alah si Haji nanti akan membangkang. Tapi kalau kita ikhlaskan, sucikan diri kita, ni semua daripada Allah kan, kita pun mendengar dengan Allah, kita pun nak Allah, pasti akan melekat gelombang kesucian tu. Jadi inilah maknanya keberuntungan. Saya cakap ini kita nak tukar perangai dalam kehidupan kita, nak duduk perangaian ni. Kita dah terbiasa perangai kita upah. Minta maaf saya cakap, kenapa engkau tunggu Ramadan ni? Minta maaf lah, bukan bumi sini lah, bumi tempat lain. Kenapa Ramadan? Ramadan ni bulan ganjaran banyak ni. Untungnya jadi umat Muhammad ni. Kita dah terbiasa nampak tu. Bukan saya cakap tu tak betul, tapi itu bukan hala tuju. Kalau engkau terus hala tuju kau begitu, engkau silap. Allah tu nak pandang ahsanu amal, perangai kau kenal diri, kenal Allah. Itu nilai kau yang Allah nak tengok. Bila kau kenal diri, kenal Allah, kau bukan berbuat semata-mata itu kau tak kisah. Yang kau kisahkan, kau sentiasa dengan dia dan tak mau ada rasa dua lagi. Kalau kau merasa lagi Allah dan rasa lagi nakkan Allah, nanti aku sembah Allah ada ganjaran Allah, enggak ada dua lagi. Makna kau wala yusyrik, Allah Ta'ala kata, Allah sendiri kata. Sebab engkau masih nampak lagi ganjaran tu adalah nikmat. Biarat ni durian musangking sedap tu, engkau dah rasa itu yang sedap. Kau tak nampak yang menjadikan lebih sedap tu, yoginya kau pandang yang menjadikan tu lebih sedap. Apa dia ciptakan semua pun, itu semua dia nak menyatakan nikmat yang tu. Tapi sebenarnya dia tu sebenarnya yang lebih wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Di sisi dia itu lebih nikmat. Allah bagi tahu dalam Quran, kata syurga macam ni, macam dia cerita. Allah ceritakan syurga macam ni, nikmat dia begini-begini. Memang kita pun ya Allah, kalau dapat syurga kan best. Memang betul. Tapi lepas ayat tu Allah Ta'ala kata, bagi orang yang betul-betul beruntung, ada yang benar-benar berbakti kepada aku.
Allah Ta'ala kata. Cantik bahasa Allah Ta'ala. Dia nak ajar manusia, dia hidangkan dulu benda yang nyata. Yang ni gaib ni kau tak nampak Allah. Jadi Allah nak bagi nampak, dia nyatakan pada dia. Dia tak ada masalah Allah Ta'ala. Memang sempurna aja. Tapi dia merendahkan diri untuk bagi faham kita, dia nyatakan nikmat-nikmat yang supaya kita tak boleh protes. Jadi lepas tu diceritakan sebenarnya yang lebih nikmat daripada syurga tu, yang aku hidangkan nikmat tu, akunya lebih. Siapa yang berbakti betul-betul kepada aku, bukan kerana itu, dia yang sebenar-benar yang aku terima kebaktian ahsanu amalah di dalam kehidupan. Mahal tadi. Jadi kalau orang yang faham ni, satu saat, satu solat dia tadi semua hidup itu yang begitu, seluruh penduduk bumi yang tak faham ni tadi, berat dia lagi timbangan orang yang solat yang dalam keadaan gitu. Yang dalam keadaan dia tidak merasa ada diri, dia tahu Allah lah yang esa dia tak ada. Itu mahal. Itu malaikat tak boleh tulis. Bayang malaikat tak boleh tulis. Sebab engkau yang tahu ya Allah. Sebab cahaya dia tu tadi mengalahkan cahaya aku, malaikat. Malaikat tu daripada cahaya, dia tengok orang yang begini dah lebur diri dia. Cahaya dia tu lebih kuat hingga dia tak mampu nak apa benda yang dia buat pun dia tak tahu. Malaikat pun tak tahu rahsia dia dengan Allah tu tadi. Tu tadi. Itu saya cakap beruntungnya. Saya cakap kalau boleh semua manusia, bukan saja agama Islam, agama apa pun yang dengar dalam YouTube ni akan bersatu manusia ni tadi dalam keadaan itu maknanya. Tak ada lain. Jadi janganlah letakkan saya, orang cakap saya Syiah, saya Wahabi, saya Qadiani, saya apa pun. Saya cakap alhamdulillah. Syaji ni bukan Islam ni rasanya. Alhamdulillah. Syaji ni mungkin Yahudi ke. Syaji ni mesti Nasrani ni. Dia ni semua orang dia boleh cakap. Semuanya geng dia. Ada orang cakap itu, biar. Sebab apa? Engkau tu cakap kalau aku ni tadi Nasrani ataupun Yahudi ke sekalipun, aku pun tak tahu aku ni apa benda. Jadi kalau kau cakap aku, alhamdulillah aku ada jugalah nama. Daripada langsung aku tak ada. Kak, kalau kau tu cakap tadi aku ni maknanya agama yang sesat. Sesat tu pun bagi aku ada nama. Sekarang ni aku pun tak tahu sesat ke betul ke, aku pun tak tahu. Jadi kita jangan layan-layan lah nak berdebat. Orang nak cakap apa, terima kasih alhamdulillah. Orang nak kata apa pun dengan kita, yang penting sekarang kita dengan siapa? Sudah. Jangan ajak berbalah. Jangan tambah-tambah. Tu saya cerita tadi, Sayyidina Ali kena tikam waktu solat, waktu subuh. Dengan siapa? Abdul Rahman Muljam Nak sekaratul maut sakit. Aku tak risau. Mati aku memang dah ditentukan Allah siapa yang bunuh aku. Itu semua aja. Aku tak risau tu. Yang aku risau nanti korang nak berbalah-balah. Cuma aku nak ampunkan dia ke, aku nak berdoa apa benda pun, tu hak aku. Tapi aku teringat firman Allah, sekiranya engkau maafkan, kan, aku mudah akan memaafkan apa saja. Jadi Sayyidina Ali nak duduk situ dalam keadaan sekaratul maut, orang tikam. Bukan senang kita nak boleh ampunkan dia. Banyak pembela-pembela kita yang lain beratus ribu tadi nak bunuh dia balik kan. Tapi dia boleh cakap, boleh tenangkan dia punya, Sayyidina Ali punya orang. Nampak kesucian ni. Maknanya dalam hidup dia dah kontrol. Dia dah dapat benda ni, dia dah amaliahkan. Sampai penghujung nyawa pun dia boleh pegang. Bukan waktu penghujung tu, bukan ingat kalau kita tak buat daripada awal, boleh penghujung tu boleh dapat bi husnil khatimah tadi. Husnul ke khatimah. Tak boleh, tadi mesti ada betul-betul kita kenal diri, kenal Allah. Sayyidina Ali tu yang betul dia kenal diri, kenal Allah. Orang tanya dia berkenaan dengan tauhid, dia jawab senang je. Engkau ada kesucian tak? Dia kata. Kalau kita jawab panjang-panjang, tauhid ni macam mana? Ni bawa jela-jela. Dia ni pula cakap, dia ni tak habis, tak selesai. Dia cakap, kau suci tak? Dia kata. Nak jawab tak kita, suci ke tak suci sekarang, dia kata. Tauhid tu apa? Suci, dia kata. Senang je.
Jadi kau mengaku tak kau suci? Belum. Sucikan dulu baru tauhid. Sekarang kau tauhid dulu, kau tak suci. Itu pasal kau tak akan dapat kemanisan. Kau tak akan dapat keimanan. So tauhid ni harus baru suci, baru kau dapat keimanan. Keimanan tu tak adalah merasakan yang ada hanya Allah, baru suci. Suci tu tanpa ada merasa ada apa-apa. Macam wuduk kan. Wuduk tu bukan bersih aja, dia suci luar dan dalam. Macam mana nak luar dah suci, dalam macam mana? Matikan diri. Tak ada diri, suci lah tu. Tapi kalau ambil air satu kola pun, ya, dalam tak matikan diri, tetap tak wuduk, tak suci lagi. Minta maaf saya cakap. Ini saya bagi tahu, ni bulan Syaban ni, alhamdulillah saya bagi tahu. Tu wuduk, setiap kali habis wuduk, matikan diri. Kalau masih yang belum faham lah, yang faham tu dia sentiasa dah faham kan. Tapi ajar diri kita yang dikatakan sentiasa berwuduk, itulah. Sentiasa berwuduk tu bukan maknanya kejap-kejap ambil wuduk kejap kan. Maknanya itu pun dia juga, tapi yang lebih tepat dia sentiasa rasa tak ada diri. Ada diri je batal wuduk. Dalam tu batal. Ambil balik wuduk. Lepas tu jaga. Cukup berjaga-jaga. Itu amalan ahsanu amalah tu. Yang dilihat oleh Allah suci tu. Orang yang ambil wuduk betul-betul faham kan, suci. Itu pun nak jaga susah. Kejap. Leceh lah aku nak pergi sana ambil wuduk, leceh. Kita leceh-leceh. Tapi orang dah sedaga, dia akan batal dia wuduk. Lepas tu dijaga tak. Tak apa, kat luar kentut ke apa, dalam tu dia jaga. Dalam tu. Luar je wuduk kan. Nanti nak solat baru ambil kan. Yang ni dalam ni tadi, wuduk yang kat dalam suci ni tadi. Jangan ada rasa itu dia. Sentiasa solatan dah. Jangan salah faham lah. Si Haji kata kita tak payah solat. Dah, saya tak cakap gitu pun. Kau edit-edit pula. Maknanya solatan daiman bila kau dah faham, itu kau dah nyambung, tak ada diri kau sebenarnya. Yang ada suci. Jadi bila waktu solat masuk, lagi suka lah. Lagi suka. Terus menegur lagi. Mana bukan kata cukup aku dah dapat jaim ni, si Haji cakap tak payah dah solat. Nyanyi aku pula kena pula. Kalau aku cakap lain, kau cakap lain. Terus lakukan solat berjemaah berlima waktu kan, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan sunnah Nabi SAW makrifat aja. Tarikat, hakikat, syariat kena seiringan, bukan boleh ada tinggal. Dah makrifat dah tinggi, hakikat dah ada, tarikat ada, syariat tak apa, tinggal tak apa. Allah tahu, jangan. Siapa nak dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah, ikut Rasulullah sallallahu, apa dia nak ikut dia? Syariat, tarikat, hakikat, mari. Keempat-empat ni jangan ada salah satu pun tergantung, tak boleh. Kalau kau ada syariat, tarikat, hakikat, makrifat tak ada, tak boleh Nabi kata. Kalau kau nak dicintai oleh Allah, kau kena ikut keempat-empat ni Rasulullah tu. Tu tadi. Tak boleh, keempat-empat ni kena ikut. Baru dicintai oleh Allah SWT. Dan Allah akan ampunkan, Allah akan bagi rahmat, macam-macam kelebihan. Ya. Bila kita dah ikut kekasih dia sendiri iktiraf, Allah sendiri iktiraf. Jadi tak ada alasan kalau kita kata kita tak faham lah, tak ada. Ikut Nabi Muhammad SAW, syariat, tarikat, hakikat. Yang kita cerita ni ada keempat-empat, bukan kita cerita ni satu makrifatnya. Kita cerita hakikat je, kita macam durian tadi ni syariat, buka tu tarikat, angkat tu suat tarikat, rasa tu hakikat, makrifat tu siapa yang bagi rasa. Jadi semua keseluruhannya siapa menunjukkan syariat, tarikat, hakikat, esa dia, esa syariat dia, esa tarikat dia, esa hakikat dia, esa makrifat dia. Awal, akhir, zahir, batin, wahua, semuanya esa dia. Itu kita nak letak. Dia tu dah memang gitu Allah. Tapi kita nak kena qul in kuntum, nak ikut yang macam mana Muhammad bawa tu semua komplit. Tu insya-Allah ya. Mudah-mudahan kita dapat bawa mana yang biasa bawa, minta Allah teguhkan lagi, kukuhkan lagi, hingga kita boleh sampaikan dalam keadaan iaitu keadaan yang makna hati kita yang cukup gembira. Kita dapat Allah ni, betul-betul rasakan Allah, kemanisan dengan Allah ni best sangat ni.
Jadi kita menyampaikan dalam keadaan asyik dengan Allah Ta'ala tu. Bukan kita sampaikan dalam keadaan tekanan. Kita nak mesti dia dapat, tak ada. Kita bercerita dalam keadaan orang sedang dapat kenikmatan. Jadi dia ceritakan macam mana manisnya tadi bercinta je ni dia. Jadi dia ceritakan, dia tak perlu tekanan orang tu ikut ke tak ikut ke. Kalau dia ikut lagi baguslah. Tapi dia yang penting dia ceritakan kemanisan dia dengan siapa tak dapat ni. Jadi aku utus Nabi Muhammad tu gitu. Nabi Muhammad tu dengan Allah bercinta asyik. Jadi dia cerita, dia ceritakan tadi macam mana best dengan Allah Ta'ala. Itu yang mana saya cakap tadi. Itulah kesucian, itulah keimanan, itulah tauhid yang sebenar-benar. Itulah tauhid sebenar-benar. Dia tak ada, dia suruh pergi perang pun dia dah nampak nikmat dah. Ni dia suruh perang, payah ni, pedang dia ni, perang nak hadapi kita ni tak ada nampak kemanisan. Dia tahu kekasih dia yang suruh. Dia buat solat tengah malam, dia buat solat apa, dia dalam keadaan syok. Habis bagi salam pun sentiasa dia terbawa-bawa syoknya. Dia jaga, dia tak mau lagi duduk dengan yang lain kurang syok. Dia nak jaga yang tu tadi. Jadi semua yang syok-syok akan yang datang. Tapi dia duduk yang dekat yang maha sempurna tu tadi. Dia tak mau tanpa disuruh oleh yang tu tadi. Dia tak nak bertindak ikut. Tu tadi jaga. Itu nama dia takwa. Takwa ni maknanya dia menjaga jangan sampai ada kedirian dia balik. Dia hidup, kemudian dia minta Allah Ta'ala cabut balik, lepas tu dia minta dihidupkan balik. Minta dihidupkan balik, baru dia rasa betul yang hidup hanya. Kita sekarang ni dibagi hidup, kita rasa hidup ni kepunyaan kita. Itu masalah. Bila dah rasa hidup ni kepunyaan kita, nanti kita beli kereta, kereta ni aku punya. Kahwin nanti isteri ni isteri nombor 1 aku punya. Nombor 2 entah-entah lah ni. Lepas tu kita beli apa benda pun, apa pun kita kata, anak kita apa semua kita kata hak kita. Masalah tak? Salah. Kita dah terbiasa gitu. Itu semua kita amanah bukan hak kita. Hak tu Allah Ta'ala punya. Hak tu amanah untuk jaga je isteri, anak-anak. Amanah je. Macam saya jaga parking ada pondok kan, jaga parking orang nak masuk masjid hari Jumaat, parking masjid penuh. Dia masjid siapkan satu tapak yang besar boleh berisi 100 buah kereta. Kita disuruh jadi jaga simpan kereta tu, kunci orang kita pegang. Jadi kereta yang masuk macam-macam. Merc lah, Bentley lah, apa aja orang kampung yang kaya-kaya masuk. Ada kereta yang buruk ke, kita tak kira. Kita pegang kunci dia semua. Nanti dah habis solat Jumaat, dah habis zikir, dia datang minta balik, kita bagi balik tak? Bagi tak? Jadi kita ni hidup kita sekarang gitu amanah. Jangan kita rasa kita punya. Bila kita rasa kita punya, tu lah jadi tadi kereta-kereta yang parking tu, jangan mana boleh, ni aku punya. Orang tu kalau macam kan aku bagi kau suruh jaga, tak ada, ni aku punya. Macam tu lah ibaratnya kita ni. Bila tak faham kan, kita rasa kita memilih, itu yang buat kita bahaya tu. Jadi berbalah-balah. Bila rasa ilmu, kita rasa ilmu ni kita punya. Kita belajar, aku belajar 5 tahun PhD ni kat Timur Tengah tu, Arab, Mesir. Ini 5 tahun ni ilmu aku punya lah. Jadi aku pula dilantik jadi mufti, akulah, ilmu aku lah. Orang semua rujuk kat aku lah. Aku yang keluarkan fatwa ni. Bahaya, sombong kan. Jadi jangan, kalau ada benda ni dia takkan bawa ke situ. Ilmu tu hanya amanah, kita letak tepi. Yang kita pegang Allah. Hidup ni bukan kita punya, yang kita pegang Allah. Jadi bila-bila masa Allah boleh ambil balik. Sebab dia menjaga jantung nyawa kita. Dia turun naik nafas kita, dia naik turun, dia naikkan turun. Boleh ke kita naikkan sendiri kalau kita faham benda ni, selamat kita. Kita sentiasa bersedia. Bila-bila waktu pun dia boleh tarik. Yang kata maknanya orang sihat dia tak boleh tarik, jangan. Nak tunggu sakit baru, sakit ni sakit tak mati, yang sihat mati. Mana dia? Jarah orang tu dah nazak. Cungak-cungak.
Tak lama ni kata. Bukan dia tak lama, yang tu balik accident, dia mati dulu. Sehat-sehat dia. Jangan kita tertipu. Kita masing-masing kena sedar. Bila nyawa kita seminit ke 1 jam lagi ke, besok ke lusa, kita mesti bersedia siap siaga. Ini barang amanah. Yang punya amanah tadi angkat bila-bila. Kau janganlah tertipu. Jadi kalau jadi macam itu, kita akan sentiasa rasakan dia. Sebab bila rasakan dia kan aman. Bila-bila dia nak ambil, kita reda. Ini bila dah rasa diri kita ada punya, mulalah. Kereta baru beli, orang langgar sikit, budak-budak main basikal, langgar sikit tercalar tu nampak macam kasar lah, macam kemek sikit body dia, tercalar.